Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kami buka pagi ini sekali lagi bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Saya Nur Sahia Azmi hari ini bersama dengan saya Chedi. Hari ini hari Rabu 28 Februari 2024. Terima kasih untuk anda yang sentiasa memilih saluran yang betul bernama TV 502. Apapun diharapkan anda semua berada dalam keadaan sihat walau apapun jua yang anda lakukan ketika dan saat ini, kat mana pun anda berada di utara, timur, barat maupun selatan tanah air, semoga segalanya dipermudahkan. Dan yang tadi saya suka Cik sebutkan saluran 502, jangan lupa ya, kita di Bernama TV bukan saja wajah-wajah kita tapi banyak lagi wajah yang menghias untuk bernama berita, program-program dan sebagainya. Dan yang pastinya sebenarnya saya nak cakap pasal cuaca tau. Walaupun kita berada dalam keadaan yang kondisi air condition, apa orang kata, ada penyamang udara, tapi saya tetap rasa panas. Tak tahulah simptom mak-mak tengah berbadan dua ke, ataupun memang cuaca, memang kita tahu sekarang berada di penghujung monsun. Memang keadaan cuaca sangat panas, terik berterusan hingga ke bulan, dikabarkan bulan April nanti. Apapun diharapkan anda sentiasa berwaspada, berjaga-jaga, dan kalau boleh kita elakkanlah daripada risiko stroke haba. Ya, betul. Orang kata sebenarnya menyebut tentang ibu bunga ni seri ibu sebenarnya ni. Jadi walau macam mana pun kita nak ucapkan kepada Cik nanti untuk selamat segala-galanya. Dan kembali dengan kita, amin. Selepas insyaAllah. Malaysia. Ya, betul. Okey, selain daripada kita bercakap pasal kelahiran saya akan datang ni kan, tak apa, kita tolak tepi. Kita nak bercerita tentang apa yang terkandung di portalbernama.com hari ini. Banyak yang akan kita kongsikan bersama, antaranya dan biasa dan suka untuk kita bersama dengan anda untuk mewar-warkan berita dan juga perkembangan semasa di portalbernama.com. Dan hari ini nak menyentuh sedikit tentang Akta, Enakmen dan juga Ordinan Jenayah Syariah Negeri lain yang masih sah selagi tidak dicabar. Dan di antara perinciannya, peruntukan dalam Akta, Enakmen dan juga Ordinan Jenayah Syariah di negeri-negeri lain masih sah dan berperlembagaan serta boleh dikuatkuasakan walaupun Mahkamah Persekutuan isytiharkan 16 peruntukan dalam Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2019 terbatal dan tidak sah. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan, status itu kekal selagi mana perlembagaan peruntukan-peruntukan berkenaan tidak dicabar dan ia tidak diisytiharkan selagi tidak sah dan tidak berperlembagaan lah ya. Okey, dan antara lainnya mungkin kita boleh sentuh sikit tentang rentetan isu yang tular tentang IJN discharge pesakit, penjawat awam dan juga pesara untuk kurangkan kos rawatan mereka. Ini antara yang diperjelaskan oleh KKM sendiri, di mana Institut Jantung Negara IJN bersama hospital-hospital di bawah Kementerian Kesihatan KKM akan terus berfungsi sebagai pusat rujukan untuk pesakit yang memerlukan perkhidmatan kardiologi dan juga kardiotorasik, termasuk bagi penjawat awam, pesara dan juga tanggungan, dengan pihak kerajaan menanggung kos rawatan mereka. Dan ini antara respon yang diberikan oleh KKM sendiri kepada satu artikel dalam sebuah portal Code Blue beberapa hari lepas, yang mana antara lain membayangkan bahawa IJN telah merujuk pesakitnya dalam kalangan penjawat awam dan pesara ke hospital KKM sebagai salah satu usaha kerajaan untuk mengurangkan kos. Itu tidak benar. Dan menurut KKM, pesakit dibenarkan keluar ataupun discharge dari IJN hanya apabila keadaan mereka stabil, dengan tempoh pemantauan sekurang-kurangnya 6 bulan hingga setahun untuk orang dewasa dan 1 hingga 2 tahun untuk kanak-kanak. Dan pesakit-pesakit yang telah stabil itu kemudiannya akan kembali semulalah ke hospital kerajaan, hospital KKM, untuk rawatan berterusan di bawah Jabatan Kardiologi dan juga Kardiotorasi. Dan itu yang kita kongsikan daripada portal petikanbernama.com. Dan seperti biasa, suka untuk kita ingatkan kepada anda, untuk lebih lagi berita, anda boleh layari portalbernama.com. Dan lepas ini kita nak tengok apa ni? Kita akan bersama rakan setugas si cantik dari Bilik Berita sekejap saja lagi. Tapi sebelum kita nak saksikan dahulu cuaca hari ini bagaimana dari Jabatan Meteorologi Malaysia, untuk sebarang pertanyaan ataupun cadangan maupun pandangan, kami alu-alukan cadangan maupun pandangan daripada anda menerusi email kami akmbernama.tv@gmail.com. Kita berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana.
Selamat pagi dari Bilik Berita bersama saya, Helena Pelavi. Kerajaan mengakui bahawa pemerkasaan wanita memainkan peranan penting dalam memacu kemakmuran negara secara holistik. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, di bawah kepimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan komited meletakkan kepentingan pemerkasaan wanita dan kemajuan rakyat menerusi konsep Malaysia Madani. The theme of Malaysia Madani reflect this commitment, placing importance on the empowerment of women and the advancement of the people at large. Malaysia Madani represents a unique blend of traditional Malaysian practices and innovative approaches to tackle emerging issues and uncertainties. Beliau berucap demikian pada Majlis Pra-Pelancaran Sidang Kemuncak Wanita Muslim Dunia 2024 di Ibu Negara malam tadi. Katanya Islam menekankan kepentingan pendidikan untuk kedua-dua jantina justru adalah penting untuk semua pihak membuka akses kepada pendidikan berkualiti dan pembangunan kemahiran untuk wanita Muslim dan memastikan mereka mempunyai akses sama rata kepada pendidikan pada usia muda. Sidang Kemuncak Wanita Muslim Dunia 2024 dijadualkan pada Jun tahun ini. Datuk Seri Ahmad Zahid juga menggesa peserta sidang kemuncak ini merebut peluang melantangkan suara wanita, memperjuangkan hak mereka dan bekerjasama ke arah satu masa hadapan yang setiap wanita boleh berkembang maju dan memberi impak kepada dunia. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM mengenal pasti 201,000 hektar tanah gambut yang dimajukan melibatkan 5 negeri sebagai berisiko berlaku kebakaran hutan sekiranya pembakaran terbuka dilakukan semasa cuaca panas. Ketua Pengarah JBPM Datuk Nur Hisham Muhammad berkata negeri terbabit adalah Selangor, Johor, Sarawak, Sabah dan Pahang. JBPM telah melaksanakan koordinasi dengan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Alam Sekitar JAS serta Jabatan Mineral dan Geosains sebagai langkah menangani berlakunya pembakaran hutan. Kita juga berkomunikasi dengan pihak ladang lah khususnya yang di bawah kawal selia juga pihak pejabat daerah untuk jaga paras air. Ladang ni jaga ladang dia takut terbakar dia punya ladang. Tapi tengah tu selalunya dia ada kawasan gambut lah, bukan di Kelantan ni. Dan kawasan gambut ni dia ada parit. Jadi parit ni kalau ikut Malaysian Sustainable Palm Oil ataupun Roundtable Sustainable Palm Oil, kita dah masuk dalam peringkat itu untuk pengiktirafan dia tu. Dia perlu kekalkan paras air dalam parit itu antara 30 to 60 cm, maksudnya dalam 2 kaki. Dan kalau orang cakap kita tidak ambil langkah perlu ni, saya risau apabila orang bakar di sempadan tadi. Beliau ditemui selepas Majlis Penyampaian Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC tahun 2023 dan Sijil Perkhidmatan 30 tahun JBPM Kelantan di Kota Baharu semalam. Berdasarkan perangkaan jenis kebakaran di negara ini, pembakaran hutan merekodkan peningkatan pada tahun lalu iaitu 1,291 kes berbanding 692 kes pada tahun 2022. Kerajaan Sarawak berharap dapat memanfaatkan kemajuan teknologi terkini yang diketengahkan di Kongres Dunia Mudah Alih MWC Barcelona 2024 seiring dengan persediaan negeri itu untuk muncul sebagai kuasa ekonomi digital utama di rantau ini. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Negeri Datuk Seri Julaihi Narawi berkata, kemajuan teknologi terkini itu dapat membantu mewujudkan ekonomi digital dinamik yang memerlukan asas digital yang kukuh termasuk infrastruktur digital, bakat atau tenaga kerja, inovasi dan keselamatan cyber. Mengulas lanjut, Datuk Seri Julaihi berkata, kemajuan teknologi ini turut membantu Sarawak mengembangkan liputan serta menyediakan aspek kesaling hubungan terutama bagi masyarakat di luar bandar. Dalam pada itu, beliau menambah Huawei Technologies Malaysia Sindiran Berhad bekerjasama erat dengan Kerajaan Negeri Sarawak dalam menyediakan infrastruktur dan penyelesaian digital. Ini termasuk projek utama Sarawak Network and Cloud,
Pelan Induk Bandar Pintar Kuching dan rangkaian jalur lebar luar Bandar Sarawak MySRBN untuk memperluas rangkaian dan kesaling hubungan 4G di seluruh negeri dan Sarawak Multimedia Authority Rural Telecommunication Smart. Terdahulu, Datuk Seri Julaihi merasmikan Pavilion Sarawak dan seterusnya melawat Pavilion Malaysia bersama delegasi beliau di MWC 2024, perhimpunan tahunan terbesar bagi industri telekomunikasi. Sekian dari Bilik Berita, salam hormat. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Hari ini kita sama-sama nak meraihkan tentang sambutan Hari Tentera Darat ke-91. Jarang sebenarnya kita dapat pendedahan ataupun jemputan. Tapi kali ini mungkin kita tak akan tolak kalau kita dijemput. Tengok keadaan lah. Nampak tak? Ibu berbadan dua bukan main lagi. Betul. Macam nak pergi kan? Ya, pasti kalau kita dah bawa ke program ni, mungkin nanti adalah tu jemputan istimewa. Tapi yang pastinya Hari Tentera Darat yang ke-91. Itu dia, Cik. Ya, kita nak tahu tentang pengisiannya. Mungkin bila akan diadakan kali ini lebih meriah daripada sebelumnya ke bagaimana, sebab kita pun nak menjelang Ramadan ni kan. Baiklah, untuk itu kita hari ini menjemput Major General Datuk Teknologi Rizal Arif Tan Sri Ismail, Panglima 4 Division. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa sebelum kita pergi pada sambutan ulang tahun Tentera Darat ke-91 ni. Nak tahu jugalah perkembangan Tentera Darat bagaimana. Yalah, kita jarang dapat pendedahan. Semuanya baik-baik ke? Semuanya okey ke? Stable ke? Macam mana? Alhamdulillah, kita semua dalam keadaan selamat dan bersiaga untuk mempertahankan kedaulatan negara. Okey. Baik, mungkin Datuk hari ini nak bercerita dahulu. Saya kira permulaan ini perkembangan Tentera Darat dahulu. Okey, pertama sekali bagi pihak Panglima Tentera Darat yang berbahagia General Tan Sri Datuk Muhammad Hafizuddin bin Jantan, iaitu Panglima Tentera Darat yang ke-30. Sejak tertubuhnya Tentera Darat ni 1 Mac 1933 dengan sebuah company yang beranggota lebih kurang 25 anak watan yang dimenubuhkan Regimen Askar Melayu Diraja. Kini telah berkembang pesat dan pada tahun ini kita akan meraihkan 91 tahun tertubuhnya Tentera Darat Malaysia. Pagi tahun ini kita akan melaksanakan suatu program yang mengembangkan teras keempat daripada Perintah Ulung Panglima Tentera Darat, iaitu Gagasan Tentera Darat dan Rakyat Kekal Siaga. Adakah sambutan ini akan disambut setiap tahun pada 1 Mac ataupun tarikhnya berbeza-beza, dan difahamkan tahun ini adalah pada 1 Mac 2024 dan tema untuk kali ini Gagasan Tentera Darat dan Rakyat Kekal Siaga. Kenapa memilih tema tu? Satu soalan yang baik. Tetapi kalau saya boleh ungkapkan, perayaan ini adalah setiap tahun tetap pada 1 Mac. Baik. Ini merujuk kepada tertubuhnya Regimen Askar Melayu Diraja sejak 1933. Pada tahun ini tema itu iaitu Gagasan Tentera Darat dan Rakyat Kekal Siaga, itu merujuk kepada konsep pertahanan keseluruhan negara kita. Kita menegaskan bahawa pertahanan negara haruslah sokong dan bertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat dan tentera dan kerajaan. Ini adalah suatu konsep dipanggil whole of government dan whole of society. Dan ini akan merujuk kepada bukan kita sahaja yang patut melihat kepada keselamatan dan pertahanan negara. Sejak sinergi tentera, rakyat dan kerajaan ini telah lama terpakai daripada dahulu lagi sampailah sekarang. Cuma Panglima Tentera Darat yang ke-30 ini telah mengutarakan konsep dari segi tema pada tahun ini, iaitu Gagasan Tentera Darat dan Rakyat Kekal Siaga. Itu dia. Okey, itu dari segi temanya, Datuk. Mungkin kali ni kita difahamkan sambutan akan diadakan di dataran Segamat. Bukan kampung saya lah, tapi mungkin kita nak tahu apa signifikan diadakan di dataran Segamat itu sendiri. Okey, dataran Segamat ni kalau kita lihat dari segi geografisnya, ia adalah satu titik pertemuan lebih kurang dekat-dekat dengan 3 buah negara, iaitu
Pahang, Negeri Sembilan dan Johor. Dan pada masa yang sama ada juga kesinambungan dari sejarah, iaitu semasa Perang Dunia Kedua, tentera berikat telah menggunakan Segamat sebagai satu lapisan terakhir untuk mempertahankan tanah Melayu ini sebelum ke Singapura. Sehingga kan pada tahun 1930 kita terbina satu, kalau jambatan sekarang di Segamat, Buluh Kasab. Nah, di situ signifikan di situ adalah pada tahun 1942 semasa tentera berikat berundur, mereka telah meletupkan jambatan ini sebagai satu usaha untuk melambatkan dan menghambatkan tentera kemarahan Jepun. Maka di sini kita mengambil inspirasi itu untuk menetapkan Segamat sebagai pusat untuk kita raikan Hari Tentera Darat pada tahun ini. Malah bukan sahaja Segamat sebelum ini, tetapi kita pernah buat di Kota Kinabalu, di Sungai Siput Perak, dan pada lazimnya of course di Kuala Lumpur. Dan difahamkan dataran Segamat tu satu lokasi yang memang terbuka. Adakah ianya terbuka untuk orang ramai datang, dan berapa lama sebenarnya meraikan Hari Tentera Darat untuk kali yang ke-91 ni? Adakah mungkin satu hari sahaja dan antara pengisian yang telah pun disusun atur, Datuk? Okey, saya boleh jelaskan di sini bahawa sambutan pada tahun ini di dataran Segamat cukup gilang gemilang dan meriah, kerana kita mengutarakan program ibadah, iaitu forum perdana waktu 29 Februari, iaitu malam sebelum 1 Mac, dan pada pagi tersebut kita akan adakan perbarisan tempur yang gilang gemilang yang lebih membawa kepada peralatan dan aset tentera darat, dan juga yang paling penting ialah anggotanya. Dan saya menjemput kepada penonton-penonton di rumah di seluruh Malaysia atau di mana saja untuk menonton dan juga datang ke Segamat untuk menjayakan dan meramaikan Hari Tentera Darat yang ke-91. Jadi nanti ramailah anggota-anggota Tentera Darat yang segak berpakaian lengkap ya, Datuk? Pasti. Tapi Datuk nak tahu juga antara pengisiannya bagaimana aktiviti yang telah pun disusun oleh pihak Tentera Darat. Tentera Darat selain daripada kita ada forum perdana pada malam sebelumnya, pada pagi tersebut kita mempunyai perbarisan tempur yang dimanakan menggunakan aset dan anggota Tentera Darat daripada pasukan elit seperti 10 Brigade Para dan Komando, dan juga pasukan-pasukan lain, pasukan mechanized atau kenderaan perisai yang cukup besar-besar, dan abang-abangnya segak-segak belaka. Pada masa yang sama, pada waktu malam tersebut, pada 1 Mac ada mini tattoo. Di sini adalah satu usaha untuk Tentera Darat mempamerkan kemampuan dari segi pameran dan juga aktiviti-aktiviti lasak. Akan adakan tarian perang daripada pertunjukan demonstrasi The Army Red Warrior, iaitu pasukan motosikal daripada Korps Polis Tentera Diraja. So maka itu adalah sebahagian dari pengisian yang kita usahakan untuk menentukan gagasan Tentera Darat dan rakyat kekal siaga. Jarang tahu kita tengok tarian perang bagaimana tu tarian perang. Kalau waktu siang ni rasa panas-panas sikit, nak pergi bukit, pergi malam tu ada tarian perang tu. Kita pergi tengok tu. Ya, pasti. Yang penting sekali di sini adalah saya nak menyatakan daripada Tentera Darat Malaysia dan bagi pihak Parlimen Tentera Darat, kerana ini adalah satu upaya kita untuk menggemblengkan rakyat. Kerana Tentera Darat adalah dari rakyat, bagi rakyat, untuk rakyat. Okey, kesiapsiagaan, orang kata persediaan lah ke arah untuk meraikan sambutan ini, berapa peratus dah agaknya? Pasti hari ini, iaitu pada 28, 95%. Yang 5% tu adalah rakyatnya. Saya dah tengok kereta kebal, tapi itulah jauh pula kan. Walaupun kampung saya di Segamat, tapi tak apa. Next time. Alright. So mungkin di hujung-hujung ni, apa lagi kata-kata Datuk berkaitan tentang sambutan Hari Tentera Darat yang ke-91 ni untuk semua penonton Pekabaran Malaysia yang menonton kita hari ini? Pada rakyat Malaysia dan rakyat sekitar Segamat, Tentera Darat mengalu-alukan ketibaan, dan kita sangat-sangat menunggu untuk mempamerkan Tentera Darat yang pada tahun ini adalah 91 tahun. Dan kalau boleh saya sampaikan ucapan Parlimen Tentera Darat, iaitu daripada Perintah Ulung beliau pada 31 Oktober. Satu ayat yang inspirasi sekali. Saya kata, dia kata, negaraku Malaysia, ini janji kami, Tentera Darat. Tentera Darat akan tampil gagah, kita memiliki daya juang,
dan sasiah kepewiraan yang menghasilkan keunggulan jati diri untuk mempertahankan kedaulatan negara dari sebarang bentuk ancaman dengan cekal tanpa gentar. Tentera darat akan kekal setia. Kita berpegang teguh pada prinsip rukun negara dan ikrar perjuangan tanpa ada unsur untuk mengkhianatinya dalam apa jua bentuk, secara nyata maupun tidak. Terus terasa ke dalam hati kita. Berjuang tu. Baik, Datuk, saya nak tanya sikit lagi. Kita ada masa ni. Memandangkan saya percaya untuk sambutan kali ini dibuka di tempat yang terbuka di dataran Segamat. Pastinya ada pameran, gerai jualan. Dan ada tak perkhidmatan, contohnya memberikan maklumat kepada orang ramai tentang bagaimana untuk merekrut sebagai merekrut prajurit baru ke? Ada tak terbuka kepada mereka? Mungkin Datuk boleh kongsikan? Pasti. Di dataran Segamat kelak akan ada pameran. Akan ada juga kios-kios ataupun tempat-tempat di mana rakyat Malaysia boleh datang untuk mendapat maklumat bagaimana untuk menjadi seorang warga tentera darat. Sama ada daripada anggota lain-lain pangkat dan juga pegawai. Dan pada masa yang sama kita ada jualan daripada Badan Amal dan Kebajikan Angkatan Tentera, iaitu suatu badan rasmi yang mengumpulkan isteri-isteri anggota yang mereka akan membuat jualan kepada rakyat dan kawasan di setempat pada masa itu. Maka sama-samalah kita menjayakan Hari Tentera Darat. Sama-samalah kita, maksudnya kita pun kena pergi lah tu. Maknanya mungkin kalau ada di antara anda di luar sana, khususnya generasi muda lah sekarang yang mungkin berminat ataupun memang daripada apa kata sejak lahir lagi kan, mungkin dari family ataupun berdarah kata tentera ni kan, mungkin anda boleh menyertai sebahagian daripada tim ataupun pasukan tentera darat. Ada pameran, ada juga rekrut untuk prajurit muda dan juga yang penting ada abang-abang tentera darat juga tu. Itu penting. Untuk kali ini sikitlah mungkin boleh mengajak bukan saja orang yang berada di sekitar Segamat di satu Malaysia lah untuk datang menyaksikan persembahan maupun sambutan ulang tahun prajurit ke-91. Tentera darat adalah tentera dari rakyat, bagi rakyat, untuk rakyat. Maka pada tahun ini silakan datang ke dataran Segamat pada 1 Mac atau awal lagi untuk bersama-sama dengan tentera darat untuk meraihkan sambutan ini yang ke-91. Kita harapkan segalanya berjalan dengan lancar ya, Datuk. Itu dia, orang Segamat untunglah sebenarnya. Jarang sekali diadakan persembahan ataupun perarakan pementasan ataupun apa jua yang melibatkan badan beruniform khususnya tentera darat ini. Jadi ambil peluang untuk saksikan ataupun turut sama dalam sambutan ulang tahun tentera darat untuk kali yang ke-91 ini. Dan kita ucapkan terima kasih kepada Major General Datuk Rizal Arif Tan Sri Ismail. Saya rasa lepas nanti kena jemput lagi perkara lain pula. Jadi jangan lupa untuk sambutan Hari Tentera Darat yang ke-91. Nampaknya kita nak berehat sebentar dulu, ambil nafas sekejap. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Baiklah, terus setia bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan untuk slot kali ini kita nak berdiskusi sedikitlah berkenaan tentang cacar air ataupun chicken pox. Satu orang kata penyakit yang cukup dekat dengan masyarakat kita. Saya ingat lagi masa kecil-kecil orang tua tu akan cakap akan kena mungkin seumur hidup sekali je. Saya tak pernah kena lagi tapi minta simpang lah ya. Sebabnya apa? Saya ada pengalaman abang saya kena dengan parut separuh badan, muka, dan memang senang berjangkit juga. Jadi masa tu kecil-kecil lagi kita main sejauh mungkin. Hopefully lah kita minta tips daripada doktor sendiri bagaimana nak elakkan daripada terkena cacar air ni ataupun chicken pox. Tentunya kita bersama dengan Doktor Residen Klinik Syifa 24 Jam, Dr. Nurul Fatin Cihamzah.
Assalamualaikum Doktor. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa satu topik yang memang cukup dekat dengan masyarakat kita untuk kita refresh balik lah. Mungkin ada yang dah tahu perkara biasa cacar air ni, tapi mungkin kita nak minta tips daripada doktor cara-cara untuk mengelakkan dan mencegah kan. Ada antara kita yang mungkin seumur hidup pun tak pernah kena. Contoh macam saya. Okey, mungkin sebagai permulaan, apa itu cacar air ataupun chicken pox ini, doktor? Silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum semua. Okey, sebelum kita pergi lebih detail lah kan, pasal cacar air ni, cara-cara nak mengelak parut lah semua tu, kita tak kena kenal dulu dengan cacar air itulah kan. Sebenarnya ramai antara kita kurang familiar dengan perkataan cacar air tu. Okey, ramai orang panggil chicken pox kan. Tapi sebenarnya dan ramai juga salah faham chicken pox tu campak. Sebenarnya chicken pox dengan campak adalah dua benda yang berbeza, virus yang berbeza dan risiko yang sangat berbeza lah. Okay. Jadi kita kena tahu adalah chicken pox adalah cacar air. Chicken pox bukanlah campak. Okay, itu benda pertama lah kan. Tapi seterusnya kita kena tahu cacar air ni adalah penyakit berjangkit. So dia boleh menjangkiti semua peringkat umur lah, daripada bayi, kanak-kanak, orang dewasa dan juga orang tua. So jadi bila berjangkit ni adalah benda yang kita perlu kuarantin apa semua kan. Jadi kita tahu benda ni disebabkan oleh virus. Virus varicella dan dia perlukan dia mengambil masa daripada kita terkena dengan virus tu, lebih kurang inkubasi period dia daripada 10 hari hingga 21 hari barulah orang tu bersimptom. Doktor, kalau kita menyebut tentang cacar air ni, seperti tadi kita tengokkan di visual kita ya, ada bintik-bintik dan juga cecair dalamnya. Adakah cecair itu yang menjangkiti kita ataupun bagaimana yang dijangkiti? Betul. Cara dijangkiti adalah melalui pernafasan ataupun secara sentuhan langsung. Daripada kalau kita sentuh benda tu, direct kita boleh terkena jangkitan tersebut. So kajian mengatakan dalam orang yang tinggal satu rumah, lebih kurang 90% akan terkena jangkitan. Mudah untuk dijangkiti. Dia sangat mudah. Macam mana didiagnose itu adalah cacar air dan juga campak? Kadang-kadang kita tahu ini ataupun kita hanya demam biasa je sebelum dia keluarkan tanda-tanda tu. Bagaimana doktor? Okey, sebenarnya nak diagnose tu sangat mudah. Bila doktor bawa jumpa doktor tengok, doktor dah tahu itu adalah cacar air ataupun itu adalah campak. So based on experience, even kalau macam parents kan, parents pun boleh tahu itu pun ada apa, itu adalah apalah. Sebenarnya maksudnya cara diagnosis dia tak perlu nak ambil darah, tak perlu nak buat test ke apa, tapi melalui pemerhatian pun kita dah tahu itu adalah cacar air. Pada awalnya tanda-tanda keluar bagaimana? Gejalanya mungkin. So bila kita sebut cacar air, biasa kita dengan family dengan itu adalah bintik-bintik lah kan. Tapi sebelum bintik tu keluar, biasanya dia akan datang dengan demam dahululah. Demam 1-2 hari sebelum cacar air timbul. Demam, lepas tu sakit boleh terkena rasa macam kurang selesa, sakit kepala, rasa kurang selera makan. Lepas 48 jam daripada demam tu, barulah boleh timbulnya bintik-bintik. So bintik-bintik itu untuk cacar air ni, dia sangat orang kata predominant tau. Dia akan bermula dengan bintik-bintik di dada dulu, lepas tu pergi ke bahagian belakang, lepas tu baru naik ke muka, lepas tu barulah pergi ke sekitar tubuh badan lain lah, termasuk bahagian kemaluan, kelopak mata, dalam mulut dan juga kepala. Jadi apa risiko cacar air ni, doktor? Risiko dia, bila kita risiko kepada orang yang terkena dan komplikasi pada orang terkena lah. Sebenarnya benda ni virus ni tak berbahaya, tapi boleh jadi risiko jugalah. Risiko boleh kepada kesan kepada kulit especially, sebab kita tak sebenarnya gatal tau, dia mau kepada gatal, berbeza dengan yang jangkitan yang kedua, contoh daripada syingga kayap, nanti kita cerita lepas ni. Risiko tu pertama pada kulit, kalau dia tu gatal, orang kerap menggaru, dia boleh menyebabkan jangkitan kuman kepada kulit tu sendiri. Kita panggil secondary infection lah, bacterial infection. Yang kedua, risiko kepada certain organ dalam badan lah, seperti radang hati, kita kena sebagai hepatitis, radang sendi. Lepas tu boleh kena risiko kepada radang paru-paru juga. Lepas tu yang paling kita takut adalah risiko radang kepada selaput otak, iaitu encephalitis. Sebenarnya mana datang virus ni, doktor? Daripada awalnya mungkin kita
kalau boleh kita nak elakkan daripada kita yang terkena daripada orang terdekat yang memang dah sedia ada terkena cacar air. Datangnya dari mana sebenarnya? Virus tu boleh jadi daripada mana-mana lah. So daripada direct contact. So that's why kita memang selain kita mengamalkan kebersihan yang optimum, kita memang kena, maksudnya dia boleh senang kena kan. Jadi kita di mana-mana boleh kena lah, mana-mana boleh datang. Daripada droplet air orang bersin. Contohnya kita satu bilik, sekarang mungkin saya dah demam, tapi saya datang juga, contohlah kan, saya bersin, saya batuk kan, awak hidup udara yang sama, awak boleh kena juga benda tu. Begitu senang berjangkit sangat mudah cacar air ni. Doktor, ini satu perkara yang ditakuti juga bila terkena cacar air. Contohnya parut kepada contohnya seluruh badan ataupun mungkin di kawasan muka. Mungkin ada tips yang doktor mungkin boleh kongsikan dengan kita. Okey. So benda yang pertama lah kalau kita nak buat adalah kita kena jumpa doktor awal. Bila kita kesan awal, apa yang berlaku bila kita kesan awal, doktor akan bagi ubat-ubat yang awal lah. Ubat demam untuk kurangkan demam. Benda tu gatal kan, so kita tend untuk menggaru, scratch semua tu. Dan bila kita bagi ubat awal, kita bagi sapu lotion, kurangkan gatal, jadi pesakit akan kurang menggaru dan dia boleh mengelakkan parut tu. Okey, baik. Kalau terjadinya cacar air pada tubuh badan kita, adakah ia boleh menyebabkan komplikasi lain pada dalaman kita ataupun menyebabkan penyakit lain ke, keradangan itu satu perkara biasa ataupun ada perkara lain ataupun penyakit lain? Maksudnya untuk orang yang berisiko tinggi seperti ibu mengandung, kanak-kanak yang baru lahir, kanak-kanak pramatang, ataupun orang yang imunisasi rendah seperti orang yang sedang mengikuti rawatan kemoterapi, orang HIV. Benda-benda tu memang akan menyebabkan toxic syndrome ke dalam badan dia, menyebabkan sepsis, kuman dalam darah. So maksudnya secondary infection following because of daripada imunisasi tak dapat nak kawal, nak fight dengan virus tu sendiri. Jadi amatlah penting lah kat sini kan, kita nak kata untuk kita start awal ubat. Kalau ada kita rasa kita suspek ada demam, ada bintik-bintik, untuk doktor assess siapa yang golongan berisiko ni, nanti doktor akan start antiviral awal. Jadi antiviral ni untuk kita mengelakkan komplikasi tersebut dan supaya sempat sembuh lah. Tak lama lah, tak meleret lama. Okey, yang nak meleret lama tu kita cuba nak elakkan sebolehnya ya. Doktor, jadi kalau sesiapa yang pernah terkena cacar air ni, contohnya waktu kecil-kecil lah ya, mungkin bila dah dewasa dia kan mungkin berisiko terkena lagi ataupun bagaimana? So ramai yang kata kan, sebenarnya ramai orang faham dia sealis umur hidup. Sebenarnya kita rasa varicella zoster virus ni dia adalah yang jangkitan yang memberi imunisasi seumur hidup. Sepatutnya lah. Sangat jarang orang yang sihat terkena jangkitan kali kedua. Melainkan yang saya kata tadilah, orang yang berisiko rendah, berisiko tinggi, orang yang mempunyai imunisasi rendah. Okey, antara rawatan kendiri yang boleh kita lakukan sendiri dekat rumah, mungkin kita antara kita dah tahu itu adalah cacar air. Apa yang boleh kita lakukan? Apa tindakan kita sebagai mungkin penjaga ataupun ibu bapa kepada anak-anak mereka yang mengalami cacar air? Mungkin sebab kadang-kadang orang tu dah tahu dah kan, dah pernah anak sulung kena, jadi anak kedua dah tahu dah nak buat apa. Jadi pertama sekali, sebab saya kata benda tu berjangkit, jadi kena isolate diri kita lah. Kena, kalau certain ibu bapa yang bekerja tu perlu dapat pengesahan doktor akan bagi surat kuarantin lah. Satu pertama adalah isolate, kita kena kuarantin. Yang kedua, kontrol suhu. Suhu badan tak nak jadi sawan terlampau tinggi kan, suhu terlampau tinggi jadi sawan pula kan, sebab kita tahu risiko dia adalah kena radang kepada otak. Jadi kita kena kawal suhu. Yang ketiga, sebab dia gatal, so memang kena makan ubat gatal, sapu lotion. Yang lansiat lain, sebab dia boleh tumbuh dalam mulut juga biji-biji tu, nanti anak-anak kurang nak makan. Nanti untuk mengelakkan dehidrasi lah, kena minum air yang secukupnya, bukan minum air yang banyak, tapi secukupnya. Jadi maksudnya kita kena minum air dalam kuanti sikit-sikit, tapi kerap. Seterusnya, ibu bapa kena make sure kuku tangan anak memang kena make sure sentiasa bersih, kena potong pendek. Kalau kanak-kanak kalau perlu pakai mitten ke pakai glove, pakailah. Supaya
kurang scratching tu. Dia tak nak kena jangkitan kulit, kuman pada kulit pula. Lepas tu pakaian waktu jangkitan tu perlu pakaian longgar lah, yang pengudara yang bagus supaya selesa lah, sebab benda tu kalau ada penyerapan haba nanti lagi tak selesa, lagi gatal, lagi panas. Itu je lah. Dari segi pemakanan pula bagaimana doktor? Pemakanan yang sesuai untuk kanak-kanak ini, kadang-kadang bila dah sakit tak sihat, susah juga untuk makan. Merengek je. So pemakanan tu sebenarnya kalau kita nak sihat, makan benda yang sihat. Tak ada apa spesifik orang kata yang tu tak boleh, yang tak boleh, tak. Selagi dia tidak allergic dengan benda tu, dia boleh makan. Tapi as long as dia makan makanan sihat, cukup protein, cukup semua yang kita fasa piramid makanan tu, tak ada masalah. Tapi kita galakkan makan benda yang lembut, kan, yang sejuk, yang boleh menyenangkan tekak dia lah. Dan kuantiti sikit. Jangan, kita tak perlu paksa dia makan masa dalam tempoh tak sihat ni. As long as dia ada beri tenaga kat dia tak dehidrasi. Baiklah, itu orang kata penjelasan yang sebenarnya memberikan manfaat dan juga panduan terutamanya kepada orang-orang yang tak pernah dapat seperti saya lagi. Jadi kita bersiap siaga juga mengetahui bahawa kalau boleh elakkan akan kena. Okey, apa pun terima kasih banyak kita ucapkan kepada tamu kita, iaitu Dr. Nurul Fatin Cik Hamzah selaku doktor residen Klinik Syifa 24 jam atas perkongsian cacar air sekali seumur hidup. Okey. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Sekali lagi, jangan ke mana-mana. Selepas ini kita kembali dengan satu topik yang lagi menarik. Kembali di Apa Khabar Malaysia. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Sekarang ni segalanya di hujung jari, hanya dengan satu klik sahaja. Nak dengan tak nak sahaja. Kita nak bercerita tentang program Kenali Bliss 4.0 dan buku elektronik. Sebenarnya dah pun diadakan pada 26 Februari dan kita nak bercakap tentang apa pengisiannya dan apa kaitannya pengkalan data dengan Bliss 4.0. Dah sampai 4.0 ni. Orang kata membaca itu jambatan ilmu. Jadi sekarang ni, dulu kita baca buku, kita bawa buku yang macam best lah kan. Sekarang ada e-book pula. Jadi di studio lagi mudah sebenarnya. Bersama dengan kita, dan kita nak kenalkan kepada anda iaitu Puan Hasrita Ibrahim, pengurus maklumat perpustakaan digital bernama kita. Selamat datang Puan. Selamat pagi. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa Puan. Dah sampai Bliss 4.0 ni. Barulah kita dapat berkesempatan bersama dengan Puan untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Bliss 4.0 ni. Apa kaitannya dengan pengkalan data ni? Mungkin boleh Puan jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kerana Bernama TV sudi menjemput saya daripada Pustakaan Digital Bernama. Julung-julung kalinya kan. Dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat ulang tahun ke-16. Hari ni kita celebrate. Celebrate kan. Kena ada kek lah kan. Ada kek besar ni Puan. Okey. Jadi memang betul lah saya berada di sini kerana saya ingin mewawarkan kepada Malaysia bahawa kita dah mempunyai Bliss 4.0. Alhamdulillah. Jadi Bliss ialah merupakan salah satu pangkalan data yang terdapat di Malaysia dan di dunia lah. Okey, bercakap tentang pengkalan data ni Puan, berapa jenis sebenarnya pengkalan data dalam yang kita gunakan dalam kehidupan seharian kita mungkin? Sebenarnya banyak kan. Jadi pengkalan data ni sebenarnya adalah satu sistem data-data elektronik. Dulu kita simpan dekat file, dekat tarak. Sekarang ni dalam bentuk maya. Jadi sebenarnya dulu kalau sedikit kita punya dokumen tu mungkin kita boleh capai, tapi sekarang berjuta-juta. Jadi kita perlukan satu sistem. Jadi sistem nak memudah kita mendapatkan semula lah. Jadi sistem ataupun data-data elektronik ini dibangunkan oleh sesiapa mengikut kehendak pengguna itu, organisasi pengguna itu. Disusun dengan baik, boleh diakses semula, diolah dan disunting agar mudah untuk diakses semula. Jadi pengkalan data ni biasanya dibangunkan oleh mungkin organisasi pengguna itu sendiri, tetapi mungkin juga macam
syarikat-syarikat swasta lah yang pakar untuk membangunkan pengkalan data tersebut. Seperti bernama pun saya memang kita outsource lah macam kepada orang luar, tapi kita banyak terlibat. Jadi kalau kita membangunkan pengkalan data atau memulakan projek digital, kita kena tahu juga. Kita tak boleh serahkan sepenuhnya kepada pihak yang membangunkan pengkalan data tersebut. Itu pengalaman kami lah di bernama. Pengkalan data Bliss 4.0 ni maknanya ianya tidak sama seperti sebelum ini. Apa yang di upgrade ataupun apa yang ditambah baik dari segi Bliss 4.0 ni? Yalah, bangga jugalah. Maka seperti saya kata tadi kan, daripada 1.0 pada tahun 2001. Tapi kita telah macam mana elektronikkan pada tahun 1986. Jadi daripada tahun 2001 tu kita digitalkan, kemudian naik taraf lagi pada tahun 2017 dan 2018 dan terakhirlah 2022. Itu yang 4.0 lah. Ciri-cirinya pastilah kan. Bagi ciri-ciri yang menggunakan aplikasi mudah alih, kan, jadi kita boleh akses kepada menggunakan. So semua menggunakan handphone sekarang yang kita kena. Tadi yang Cik sebutkan hujung, semuanya di hujung jari. Kan. Lepas tu suntingan audio, video dan juga cara bayaran mungkin insya-Allah kita akan uruskan, dan juga data analitik. Maknanya kalau orang gunakan Bliss ni, kita nak tahu model-model mana yang paling tinggi digunakan, macam tu. Jadi setiap hari kita di perpustakaan memang kita perlu menyimpan untuk laporan setiap bulan. Begitu juga saya rasa pengguna-pengguna kami di perpustakaan lain. Jadi itulah yang menyebabkan kita rasa kita perlu meningkatkan Bliss. Jadi Bliss ni ialah bernama Library and Infolink Service. Dia merupakan pangkalan data berita dan maklumat di Malaysia. Berita tu kalau ikut berita archive lah, berita arkib. Sebab kita tak boleh masa yang sama, sebab kita ialah perpustakaan kan. Jadi maklumat yang terkini. Bila cakap pasal perpustakaan, library, maknanya kita boleh, semua orang boleh akses. Jadi bagaimana? Adakah Bliss 4.0 pengkalan data ni boleh diakses untuk masyarakat ataupun orang luar, ataupun tertakluk saja kepada petugas bernama? Alhamdulillah. Memang dulu pun mula-mula kita buat hanya untuk orang bernama saja. Untuk petugas bernama, untuk you all ni semua, untuk jabatan pengarang lah terutamanya. Tetapi kita bila melihat, kita membangunkan sebagai pasukan yang besar. Kami daripada Pustakaan Digital, kita bekerjasama dengan satu bahagian pengkalan data, itu jabatan komersial. So kita bangunkan Bliss. Jadi kita rasa perlu kita boleh jual, kita boleh jana pendapatan. So pelanggan kita, kami perpustakaan memang jagalah orang pengguna kami ialah orang bernama, tapi kita juga ada pelanggan daripada luar. Seperti Perpustakaan Negara sendiri jiran kita. Kita ada perpustakaan akademik, perpustakaan awam, perpustakaan khusus, organisasi kerajaan dan swasta yang melanggan pada kami. Jadi kalau katakan dia dibuka kepada semua rakyat Malaysia lah. Saya suka bahagian yang boleh menjana pendapatan juga untuk servis yang Puan sebutkan ini. Jadi menyebut tentang itu. Jadi apa lagi keistimewaan Bliss ni, Puan? Keistimewaan Bliss ni, keistimewaan ni sudah pasti pusat sehenti kepada berita. Berita terbitan Malaysia, berita bernama, dan juga daripada surat khabar utama terbitan tempatan. Jadi kita bernama ni lah yang pegang semuanya. Jadi apa saja, ada 100 tahun lagi pun kita lah akan menjadi pusat sehenti kepada berita dan insya-Allah maklumat yang mana dikemaskinikan oleh perpustakaan kami digital dan juga bahagian pengkalan data jabatan komersial tadi. Jadi sudah pastilah setiap masa, bila masa, di mana sahaja, dan juga yang pentingnya sahih. Kita tak ambil berita-berita yang macam-macam ala-ala bawang-bawang tu, tak ada. InsyaAllah kita sahih dan boleh dipercayai. Dan kita, pelanggan pun banyak mengatakan bahawa mereka sangat gemarlah menggunakan, dia cepat, tepat, macam hujung jari tadilah. Saya teruja mendengar penjelasan daripada Puan ni. Jadi kita nak tahulah basic ataupun asas bagaimana nak akses ataupun boleh bagi gambaran apps ni bagaimana untuk kita akses masuk ke apps Bliss. Senang aja. Bliss.bernama.com. Kita akses dia macam
cara Google juga. Pencarian sangat efektif sebab kita dah tingkatkan kan daripada 1.0 kepada 4.0. Jadi sudah pastilah bila kita tekan enter saja dah terus dapat jawapan. Maknanya blissbernama.com melalui apps bagaimana puan? Sama juga. Kita guna handphone pun kita boleh juga. Boleh cari dekat Apple Store ataupun Google Play. Bliss.bernama.com. Sama juga. Jadi mudah, cepat dan tepat. yang penting sahih, komprehensif beritanya yang kita cari dalam sistem Bliss ni. Jadi puan, mungkin kita nak tahu juga apa yang ingin dipromosikan dalam buku-buku elektronik ni. Okey. Tadi kita cakap pasal Bliss, kita cakap pasal Pustaka pula. Pustaka ni sebenarnya dibangun oleh Perpustakaan Negara Malaysia, warga jiran kita. Jadi saya sebagai pustakawan, saya rasa saya perlu mengambil peranan tersebut. Dah ada dia dalam pasaran, dah ada disediakan oleh kita punya ibu kan kepada perpustakaan di Malaysia ni. Kenapa kita tak gunakan? Jadi Pustaka ni adalah satu pengkalan data atau perkhidmatan perpustakaan digital negara. Yang boleh diakses oleh rakyat Malaysia semua. Di mana-mana sahaja. Itu yang bestnya tu kan. Jadi untuk menjadi ahli tu percuma. Kita tak perlu bayar apa-apa. Yalah kadang-kadang orang suka bayar kan. Tengok orang membeli kan, tapi tak, ini percuma. Tapi percuma setiap jadi semua umur. Daripada kanak-kanak baru lahir pun boleh, tapi ibu bapa mereka lah. Kepada yang dewasa. Jadi dengan usaha sama untuk Bliss ini dan juga Pustaka ini juga, mungkin di penghujung-hujung ni mungkin puan terangkan apa harapan dan mungkin selepas ini ada lagi usaha-usaha yang lain yang akan diadakan mungkin. Purpose dengan kita. Okey, jadi harapan saya macam tadi kan, Pustaka, jika menjadi ahli, you akan dapat perkhidmatan pinjaman buku 12 konsortium Pustaka dan juga buku elektronik daripada majalah, magazines dan pembelajaran. Mana peminjaman melalui secara online? Ya, kita jadi ahli. Semua online. Tapi kalau yang daripada perpustakaan konsortium tu kita kena macam pinjam fizikal, dia akan post. Yang post tu je kita perlu bayar. Jadi saya rasa itulah harapan saya supaya semua perpustakaan di Malaysia yang ada yang tak ada alasan lagi lah untuk kata tak ada bajet kan, tak ada peruntukan. Jadi semua promosilah. Macam kami, memang kami adakan literasi maklumat yang kami mengajar Bliss dan juga Pustaka. Kami perkenalkan Pustaka, jadi tak perlulah kita melanggar kepada Pustaka. Jadi kita sebagai ketua perpustakaan di Malaysia ni, kita perlu bukan support tapi kita guna pakai. Kita faham bahawa Perpustakaan Negara sudah pasti membelanjakan jutaan duit dan juga Pustaka juga ada jutaan maklumat. Begitu juga dengan Bliss. Kita ada 7 juta. 7 juta berita dan maklumat dan ada 12 modul. Jadi kenapa kita tak gunakan? Sudah pastilah bernama gunakan. Kita kemas kini setiap hari mengikut perkembangan semasa. Jadi harapan supaya kita dapat meningkatkan penggunaan Bliss, dapat meningkatkan Pustaka, buku-buku elektronik dan ada di mana-mana sahaja. Dan peranan juga ibu bapa untuk menggalakkanlah macam kita kata tadi, membaca. Seseorang yang membaca itu bukan hanya berjaya dalam peperiksaan, tetapi seorang baca itu menjadikan kita seorang yang lebih mudah berkomunikasi, kita lebih yakin dan kita berjaya dalam pelbagai bidang. Okey, baiklah, jangan lupa anda untuk mengakses bernama link info service ataupun Bliss 4.0 dan juga Pustaka. Bukan saja untuk petugas bernama tapi untuk semua masyarakat yang di luar sana. Kita sentiasa ingatkan masyarakat yang membaca itu terus akan bawa kita ke arah pembangunan negara juga ya. Ya, betul. Apapun satu perkongsian yang cukup berguna. Terima kasih banyak-banyak. Kita dah pun sampai di penghujungnya. Puan Hasnita Ibrahim, pengurus maklumat perpustakaan digital bernama. InsyaAllah kita jumpa di library. Saya memang nak walk in juga sebenarnya. Okey, apapun kita tetap juga akses Bliss 4.0 dan juga Pustaka. Baik, apa khabar Malaysia dah pun sampai di penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak atas kesetiaan anda. Diharapkan apa yang kami kongsikan hari ini memberi manfaat kita bersama. Baik, sampai jumpa lagi. Hari Rabu kita ada lagi siaran esok dan hingga hari Jumaat. Saya Nur Salih Azmi, jaga diri sehingga berjumpa lagi. Saya diundurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye.